dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, alhamdulillah kita berada pada tahun baru 2019. Tahun sudah berubah, adakah kita sudah berubah, telah berubah? Itu tajuk khutbah Jais hari ini. Tahun sudah berubah, adakah kita sudah berubah? Kalau ikutkan azam setiap orang, semua nak jadi orang baik. Bila tanya apa azam tahun baru, semua nak jadi orang baik, nak berjaya dalam hidup, nak jadi orang yang elok. Tapi tak semua kita dapat tunaikan, hadirin sekalian. Kalau sekiranya azam itu hanya tinggal azam, tidak disertai dengan muhasabah diri, dan tidak ada azam itu diselitkan dengan perancangan, strategi, pendekatan, approach untuk hidup yang lebih baik, tak cukup sekadar muhasabah, azam dan perancangan tanpa pelaksanaan, dan tidak sempurna sekalipun pelaksanaan itu buat, kan tetapi tidak istiqamah. Inilah antara si kandungan tajuk khutbah pada hari ini yang kita dengar tadi. Mudah-mudahan kita bawa segala apa yang disebutkan tadi, insya-Allah, sehinggalah kita meninggal dunia, kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mati kita dalam bentuk kata tadi, mati orang yang beriman dan juga orang yang beramal soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni kita menyambung pengajian kitab Petunjuk Nabawi bagi Hati. Kitab Petunjuk Nabawi bagi Hati karangan Syekh Dr. Sharaf Al-Qudah, seorang ulama hadis, seorang ulama daripada Jordan. Dan kitab ni yang saya dah mukadimahkan pada kuliah bulan Oktober yang lalu, dan insya-Allah malam ni kita sambung balik kitab tersebut pada hadis yang pertama, hadisul awal. Tuan kita ni meletakkan hadis yang pertama tentang ujian nikmat. Ujian nikmat sebagaimana hadis Nabi SAW sebut. Saya ulang sikit kepala dia. Nabi kata, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu atau kama qala rawahu Bukhari. Hadis yang diriwayat oleh Ibnu Abbas. Kalau kita perasan khutbah Jumaat tadi pun Jais meletakkan inilah hadis daripada Ibnu Abbas, hadis Bukhari, hadis sahih. Nak masukkan elemen masa hidup yang kita hidup pada hari ini, tak lepas daripada nikmat yang Allah anugerah. Dua nikmat Nabi sebut, maghbunun fihima kathirun minan nas, ramai orang terpedaya kerananya. Yang pertama, nikmatus sihah, nikmat sihat tubuh badan. Yang kedua, nikmatul faragh, nikmat waktu lapang. Kedua-dua ni merujuk kepada ujian. Allah bentangkan dunia ni tuan-tuan menjadi ujian pada manusia. Sebab itu mukadimah dulu kita dah baca sikit. Dunia ini kita umpamakan sebagai dewan ujian yang besar, seumpama pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan di dalam dewan ujian. Ini kita nak sambung pada malam ni. Bagaimana huraian yang disebut kita berada dalam satu dewan ujian, iaitu hidup di atas muka bumi. Sambung di bawah ni, kitab ni kalau siapa nak beli tak mahal sangat, RM30 tuan-tuan, RM30. Petunjuk Nabawi bagi Hati, lambang pun lambang love hati ni. Nak tengok macam mana kita ada tasawuf. Sebab kitab ni kitab menjurus ke arah tasawuf. Ada 21 hadis. Dr. Sharaf Al-Qudah menghimpunkan 21 hadis berkait dengan penyucian jiwa hati. Kalau kita tak belajar dengan kitab macam ni tuan-tuan, kita tak tahu. Kita pakat dengar-dengar, kemudian balik, habis menung-menung, tidur. Tanya balik besok, bang, apa dia? Entah. Boleh datang surah tu pun kira syukur, alhamdulillah dah ya. Tu tuan-tuan, standard hari ni.
Kita susah hari ni nak pegang kitab macam ni tuan-tuan ni. Tak apalah, saya bawa kitab, tuan-tuan tak bawa kitab. Kalau boleh tulis, tulislah. Kalau tak boleh, kira dengar je lah. Ya? Yang tu kita mampu pun nak katakan. Ni tuan-tuan, harga dia RM30. RM30 kitab ni puas tuan-tuan. Kita belajar kitab ni rasa puas ni sebab apa dia? Satu hadis, kemudian dia hurai. Hurai ni tak boleh ambil satu malam, 45 minit, 1 jam, tak selesai. Ya? Tak tahulah berapa tahun kita boleh selesai ni, wallahu a'lam. 10 tahun ke 20 tahun ke tuan-tuan. Cuba kita habiskan kitab ni, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Yang kita ambil juga apa nasihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, rangkap syair yang disebut lan tanalal ilma illa bisittatin, tidak akan dapat ilmu seseorang itu melainkan 6 perkara, kata Imam Syafi'i. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, kamu nak dapat ilmu, yang pertama mesti ada apa dia? Zakaun. Zakaun ni kecerdikan, intelijen. Ustaz, tak belajar lagi macam mana nak cerdik? Ni tuan-tuan, bermaksud keterbukaan. Ya? Dia boleh berfikir, akal yang waras, dia tahu mana yang hak, yang batil, dia kenal yang ni hak yang baik, hak ni yang buruk, yang tak baik. Zakaun. InsyaAllah ada zakaun, mengaji elok tuan-tuan. Yang kedua disebut Imam Syafi'i, kamu tak dapat ilmu melainkan yang kedua wahirsun. Hirsun ni apa dia? Minat. Ngaji agama ni kalau tak minat, usah tuan-tuan. Tekan, paksa dia tak boleh. Tapi nak tak nak terpaksa juga mengaji. Kalau tidak, bila nak tahu hal hukum hakam agama, wahirsun ni kena juga, macam mana pun kena juga ada minat. Bukan nak ambil yang tinggi-tinggi, ambil yang ringan-ringan, yang kita boleh follow, insya-Allah. Ini tuan-tuan. Yang kedua wahirsun. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, wa bulghatun. Bulghah ni apa dia? Perbelanjaan. Nak datang belajar ni nak kena ada duit, money. Kalau tak ada duit tuan-tuan, tak boleh nak belajar. Beli kitab pun RM30. RM30 duit. Motor, kereta, minyak, duit. Bulghah, duit. Nak mengaji universiti, ada student, ada pelajar yang datang belajar daripada jauh kampung, duit, mak bapak bekalkan duit belanja ni alung untuk belanja ni gini-gini, ya, kemudian pakaian, kemudian begitulah makanan dan sebagainya. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, kamu tak dapat ilmu kecuali kamu ada apa dia? Wa ijtihadun. Ijtihadun ni kesungguhan. Yang ni saya sebut tadi, kesungguhan, makna kata ada sesuatu. Sungguh-sungguh ni kita kata aku ni nak mengaji sungguh. Apa bukti? Baik, kitab. Ustaz ada kitab, mana murid pun ada kitab. Kalau tak ada kitab, tuan-tuan buat pakat duk tulis. Tapi kalau tak ada tulis pun apa pun tidak, Imam Syafi'i kata macam pergi ke kilang gandum, nak proses, nak kisar gandum, tapi kamu hang tak bawa gandum. Kamu balik bawa apa dia? Fikir-fikir sendiri tuan-tuan. Itu yang kata Imam Syafi'i ni, dia cukup tegas. Ilmu ni tak dapat kalau kamu tidak ijtihadun. Yang kelima, kamu tidak bersungguh-sungguh. Dan yang keenam, kamu tidak akan dapat ilmu, kata Imam Syafi'i, jika sekiranya, kata Imam Syafi'i, kamu tidak ada suhbatun ustazin. Kamu tidak hormat tok guru, kamu tidak ada hubungan baik dengan tok guru, ulama, ustaz, kamu tidak ada menghormati tadi, kamu tidak ikram, maka ilmu tak akan dapat. Imam Syafi'i cukup hormat pada guru dia, bukan sikit. Sufyan bin Uyainah, Imam Waqi' daripada Iraq, ramai guru Imam Syafi'i. Imam Malik di Madinah, semua guru-guru Imam Syafi'i amat-amat dihormati oleh Al-Imam Syafi'i. Sampai nak selak ni, helaian daripada kitab tetap didengari oleh gurunya Imam Malik, tuan-tuan. Boleh buat macam tu, hebat. Sebab itu anak murid Imam Syafi'i, dia tak minum depan guru dia Imam Syafi'i. Harga macam mana pun, dia tak minum depan tok guru Imam Syafi'i. Dia tahu guru dia cukup hormat guru dia Imam Malik dan yang lain. Baik, yang khair yang keenam, tidak dapat ilmu kamu melainkan tawiluz zaman. Wa tawiluz zaman maksud dia panjang tempoh waktu ngaji. Bukan 1 malam, bukan 2 malam. Bertahun-tahun kita nak ngaji sungguh-sungguh,
kita tadah kitab, kita hadam sungguh-sungguh, tu pun ulang balik. Selesai dah, ulang balik. Selesai dah, ulang balik. Tuan, kita kena macam tu. Malam saya ceramah di Tambun Ipoh. Kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Saya petik satu hadis daripada 40 hadis kitab peristiwa akhir zaman Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Makki. Masjid tu sedang belajar kitab 40 hadis akhir zaman. Bila saya kata saya nak bawa hadis Nabi daripada satu hadis daripada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, boleh tak? Dia kata, bolehlah Ustaz, tak ada masalah. Walaupun kami dah belajar kitab, sedang belajar pun tak habis lagi, tak khatam lagi. Mengaku mereka, kami pun kalau tanya balik hadis yang kedua, ketiga, mampus kami nak ingat balik Ustaz. Tuan, nak cerita tu walaupun kita dah belajar ni nak bukan senang tuan-tuan. Kita bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni komputer hadis. Dia boleh ingat Nabi sebut, dia ingat, tak payah tulis dah, hafal habis no Abu Hurairah. Tu sebab kita mengaji ni tempoh lama, yang penting sabar dalam pengajian ni, sebab dia berbagai-bagai dugaan ujian. Jadi siapa yang berhajat nak beli kitab, carilah kitab ni 40 petunjuk nabawi bagi hati, menggantikan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang dah telah bertahun-tahun kita belajar dan baru sahaja habis bulan 9 dulu. Dan kita ambil kitab pilihan yang saya dah cincang dengan saudara Syekh Sanusi. Jadi ambillah kitab ni, bukan orang lain pun, tok guru kita juga yang menterjemahkan daripada kitab asal kitab Arab, iaitu Profesor Madya, Profesor Madya daripada Akademi Islam Universiti Malaya. Di antara Syekh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof, Profesor Madya Dr. Fauzi Draman, Profesor Madya Dr. Rashid Ahmad. Ketiga-tiga tu juga guru saya waktu mengaji di Akademi Islam di Universiti Malaya. Jadi alhamdulillah kita pun ikram ra'ikan dan muliakan ni antara ilmu yang mereka letakkan suatu kedudukan yang tinggi yang dihasilkan satu kitab petunjuk nabawi bagi hati. Eloklah kita baca, dan mudah-mudahan tuan-tuan siapa yang nak beli, kalau ada besok boleh bawa. Dan saya nak sambung pada muka surat yang pertama di perenggan yang di bawah tu, setelah mana tuan kitab meletakkan ayat Quran merujuk kepada nikmat itu ujian, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang kita baca selepas Isya, surah Al-Mulk, surah kerajaan, surah yang ke-67. Kami jadikan mati dan hidup itu, kata Tuhan, untuk melihat liyabluwakum, satu ujian, kemudian nak tengok dalam ujian siapa yang berjaya, yang terbaik amal mereka. Selepas daripada ayat Quran, tuan kitab ni letak dihuraikan di bawah pula. Apa kata tuan kitab? Manusia semuanya berada dalam satu dewan ujian yang besar, meliputi alam seluruhnya. Di sana terdapat para pengawas yang sentiasa mencatat setiap pergerakan mereka, sama ada yang kecil maupun yang besar. Kita diumpamakan berada di dewan besar, dewan ujian. Kita ada pengawas. Pengawas tu tuan kitab ni merujuk kepada surah Qaf ayat yang ke-18 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa maksud? Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Terang-terang ayat tu disebut illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada pengawas yang melihat, mengawas kita semua yang kita sedang berada di dewan ujian besar ni tuan-tuan, melainkan dua malaikat, satunya raqib, satunya atid. Yang ada di kiri kanan yang katakan malaikat kiraman katibin, menulis katibin ni. Apa yang kita ucap, apa yang kita buat, dia tahu. Malaikat ni dia catat. Dia catat ni tuan-tuan, every moment, setiap saat. Bukan setiap jam, setiap saat.
Selangkah dua langkah kita masuk surau tadi, tercatat. Tercatat. Banyak mana buku besok nak diserahkan kepada Allah pada hari mahsyar. Allah. Imam doa tadi, minta lindung daripada azabil mahsyar, azabil hisab, azabil qabri, azabil nar. Minta lindung ni daripada ujian juga yang berada besok di hari akhirat. Bila mana besok akan diserahkan buku laporan yang dicatat oleh dua malaikat di kiri kanan. Dialah yang selama ni hidup kita diawasi. Dialah jadi pengawas. Dan kalau sekolah sebut prefect. Dia akan mengawas setiap saat, setiap waktu dan setiap apa yang kita buat. Baik kita punya percakapan tadi disebut ataupun perbuatan. Ini kita kena jaga baik-baik. Kita bukan setakat hidup tetapi ada pengawas. Nak kena ingat selalu diri kita semua, diri saya, diri tuan-tuan. Pengawas tu adalah malaikat yang makhluk Allah kita tak nampak. Yakin tuan-tuan. Bila kita yakin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kita selamat dan terselamat. Kemudian tuan kitab ni menyebut lagi tubuh badan mereka dan juga bumi akan turut menjadi saksi terhadap mereka dan seterusnya antara manusia saling menjadi saksi oleh sebahagian terhadap sebahagian yang lain, sedang Allah pula menjadi saksi terhadap segala sesuatu. Nak lari mana tuan-tuan? Tak boleh nak lari, tak boleh nak escape. Nak lari tak boleh lari sebab di antara kita ni, kalau manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk yang tidak bernyawa pun, mereka itu adalah syahadah, saksi. Semua ni besok akan dibongkar, diselongkar habis. Kita semua ni ada evidence. Bukti-bukti yang mana kalau nak masuk syurga, apa di antara kamu punya amalan yang kamu nak masuk syurga? Ada bukti? Ada. Ni tadi raqib dan atid. Begitu juga kamu buat dosa. Kami bukan saja-saja nak humbang kamu masuk dalam neraka. Semua ada evidence, ada bukti. So besok pembuktian. Yang mana ni antara disebut tadi oleh tuan kitab. Bumi ni antara adalah saksi tuan-tuan. Ni kita berjalan ni. Langkah kita berjalan di atas muka bumi ni, dalam hadis Nabi yang lain sebut, waktu besok idza dufinul abdul fajir au kafir fayaqulu qabrahu la marhaban wala ahlan. Nabi sebut kubur bersuara saat jenazah yang jahat, yang fasik, yang kufur nak dimasukkan ke dalam liang lahat. Lalu ketika itu Nabi kata kubur bersuara, kubur kata tidak ada ucapan welcome, selamat datang, sebagaimana idza dufinul abdul mu'min, kalau orang yang beriman mati diusung, kubur bersuara fayaqulu qabrahu marhaban wa ahlan. Beza tak? Beza tuan-tuan. Kalau yang beriman cantik tak? Ya, marhaban wa ahlan, marhaban wa ahlan. Selamat datang, selamat datang. Bagi yang fajir, yang fasik, yang jahat, la marhaban wa la ahlan. Tak ada selamat datang, tak ada welcome. Ni kubur berkata lagi, bagi orang yang maksiat tadi, dia pelaku maksiat, asi. Dia ni mati dalam keadaan jahat, maksiat. Bayangkan, kubur. Kata aku jadi saksi. Kamu dulu berada hidup di atas muka bumi. Yamshi fil ardi ala zahiri la abghada. Kata kubur. Apa maksud tuan-tuan? Kamu berjalan di atas belakang aku. Ni yang kita jadi. Orang tadi jalan di atas muka bumi. Pergi surau ke tidak? Ada masa ke tidak? Surau At-Taqwa section 7. Nak tunggu masa lapang, waktu free tu saharat lah. Hidup tuan-tuan. Bab agama ni, tu saya cakap lah. Tunggulah Ustaz, saya free nanti saya pergilah surau. Tuan-tuan. Dah pencen, yuk, kata orang Perak. Udah pencen, lebuh, ghaibul ghuyub. Mana ada masa free? Dah pencen, cara pencen pula. Nun, golf pula, cara golf. Yang kalau tak golf pun dah pula, nun, mengetih, mengopi pula, tertarik warna. Kopi jantan, warna. Itu bila nak mengaji?
Susahlah tuan-tuan. Bukan kita tunggu waktu free. Kita kena freekan waktu. Kena kosongkan waktu untuk mengaji. Kalau tidak jenuh, kubur bersuara, kamu jalan di atas belakang aku dulu ala zahiri. Zahiri ni belakang. Dan kamu jadi orang yang la abghada. Yang amat-amat dimurkai, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, yang diberat tuan-tuan. Ni yang kata tadi, tuan kita sebut ni. Apa yang ada di bumi ni, di dunia ni, ada saksi yang melihat. Kalau kata malaikat dengan cara malaikat, dan juga bumi dengan cara bumi. Begitu. Dan begitulah seterusnya antara manusia pun, mereka menjadi saksi. Jangan kata kita hutang dengan orang. Bini aku tak tahu, anak aku tak tahu. Aku hutang ni dengan dia je. Tak apalah, aku mati esok. Dia halal lah kot. Boleh macam tu ke tuan-tuan? Ataupun tak ada orang tahu ni, kira mati aku, tak ada apa hal kot. Orang tak tahu aku berhutang, bukan sikit, banyak. Semua ada saksi. Semua ada saksi. Bukan senang mati dalam keadaan hutang. Kalau ambil Nabi kata yang syahid, mati syahid tapi berhutang. Nabi kata, dia tidak syahid. Sebab apa dia? Aku tahu dia ada hutang, tak bayar. Tuan, yang ni, bab hutang tu orang yang mati syahid di medan perang, Nabi tahu dia berhutang. Pun sangkut baina sama'i wal ard, tergantung roh di antara langit dan bumi. Nampak tuan-tuan? Bukan senang nak menyelesaikan masalah hidup. Kerana itu mengait di antara satu sama lain. Bila kita hidup ni semua ada menjadi saksi. Dan seterusnya di bawah ada pun tempoh masa ujian. Tidaklah maka ia bermula daripada saat seseorang itu dikira mukallaf dan baligh sampai ke saat kematian. Kalau nak ambil ujian bermula, bila tempoh? Start bila? Beginning, starting. Bermulanya dia akil baligh. Orang Kedah kata akil baligh. Bermula daripada akil baligh, maksud kalau umur dia 10 tahun dia mukallaf. Dia kena tanggung apa yang dia buat. Baik dia buat, kalau baik dapatlah kebaikan pahala. Kalau dia buat jahat, dosa dia tanggung. Man amila salihan fali nafsihi wa man asya'a fa 'alaiha. Kalau dia buat baik untuk diri dia, kalau dia buat sebaliknya pun dia dapatlah dosa. Tanggunglah. Itu tempoh dia. Maksud bermula ujian dia di dunia ni, bermula akil baligh sampailah tadi matinya seseorang itu. Itu tempoh dia. Kemudian disebut lagi, kalaulah seorang pelajar berada dalam dewan ujian, tentu mengetahui dia berapa lama lagi baki masa yang diperuntukkan baginya. Tetapi manusia yang hidup di dunia ni tidak mengetahui berapa lama lagi sisa dan baki umur. Beza ujian, peperiksaan yang pelajar-pelajar hadapi, dia tahu. Baik subjek bahasa Inggeris, subjektif, jawab 4 soalan daripada 6 soalan. Katakanlah gitulah dalam tempoh 2 jam. Pelajar dia tahu dalam 2 hours, within 2 hours dia kena settle, dia kena selesai. Hang boleh jawab, tak boleh jawab, tu cerita lain. Hang nak kena baring, hang nak kena macam mana, tu terpulang pada hang. Kalau yang objektif 50 soalan, jawab 1 jam setengah. Hang boleh jawab, tak boleh jawab, terpulang. Tapi 2 jam masa diberi. Hang nak dadu, tak dadu, itu cerita lain. Tuan-tuan, tu kalau kita ambil exam imtihan, yang mana kita duduk di dalam satu dewan ujian peperiksaan, kita tahu masa dia. Tapi dewan ujian di dunia hidup ni, kita tak tahu bila tempoh habis riwayat hidup. Kita tak tahu. Muhammad Adib bin Muhammad Kasim, Allah yarham, yang meninggal baru ni, ahli bomba. Dia pun tak tahu. Umur dia 25 tahun meninggal dunia. Rancang-rancang hidup tadi. Nak menikah 22 Disember. Rancang. Boleh rancang. Tapi perancangan Allah, Allah yang lebih tahu, itu yang terbaik. Kita boleh sekadar rancang je tuan-tuan. Tapi penentuan Allah. Semua terkejut baru ni. Bahkan semua menangisi, bila mana dengar Muhammad Adib lebih kurang kat sebulan kot di IJN terlantar. Kita harap mudah-mudahan dia sihat balik.
Dan tanda-tanda tu nak kembali sembuh tu ada dah. Dapat naik sikit tangan, tunjuk good lah, macam-macam lah. Tanda dia tu kira nampak positif. Alhamdulillah, peringkat awal kita pun lega. Menteri pun tengok harapan insya-Allah boleh menikah ke bulan 12 ni. Nampak dah ada dia punya improve, perubahan. Tapi nampak akhirnya pada malam tersebut 9.41 diumumkan, diisytiharkan seluruh negara, tuan-tuan, sedih, pilu, sayu. Akhirnya dia melawan sakitnya, penderitaannya hampir sebulan, tuan-tuan. Kesudahannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal 25 tahun. Jarang-jarang sultan, raja yang di Pertuan Agong, tuan-tuan, boleh teriak menangis. Ialah diganti Agong yang bercuti 2 bulan, Sultan Nazrin, Sultan Teman Yub, Sultan Perak. Saya orang Perak. Jarang kita dengar macam tu, tuan-tuan. Bila sultan dan dia pengganti yang di Pertuan Agong ni sementara mangku, dia boleh menangis ni, kita kata hebat, tuan-tuan. Mesti ada sesuatu yang lain daripada yang lain. Mesti ada yang tersirat daripada yang tersurat. Sampai Agong pun boleh menangis. Pagi tu Kak Bet, DJ Radio Sinar FM, Ebi Fanaskova ke apa nama dia, pelik-pelik nama, Ebi Fanaskova. Saya masa tu dalam kereta untuk cari channel-channel Sinar FM. Ebi Kak Bet tu yang disebut Kak Bet, dia pun tak boleh nak meneruskan ucapan suara dia sebagai DJ. Dia sebut tersangkut-sangkut, dia teriak menangis beberapa kali. Saya dengar, tuan-tuan, Kak Bet sendiri pun, DJ pun boleh teriak, Agong pun teriak, tuan-tuan. Apa sebab ni? Mesti ada. Tengok, di dunia lagi Allah muliakan dia. Semua orang sebut, sampai malam ni pun masih lagi ada orang buat tahlil untuk arwah Allahyarham Muhammad Adib. Sampai hari ni, saat ini masih orang sebut Muhammad Adib, Muhammad Adib. Baik di dalam media sosial, baik dalam media cetak, media elektronik. Disebut lagi Muhammad Adib, Muhammad Adib. Suatu sebutan yang baik, pahala bagi dia, kebaikan padanya, tuan-tuan. Macam juga bila kita sebut dalam peristiwa Isra', dalam peristiwa Ma'al Hijrah tiap-tiap tahun. Siapa dia watak utama? Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah yang memadamkan tapak kaki Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan menggunakan gembalaan kambing, ikut jalan Rasul dengan Abu Bakar menuju ke Bukit Gusur. Sampai hari ini, tuan-tuan, Ma'al Hijrah baru ni kita sebut lagi nama Amir bin Fuhairah. 1400 tahun yang dulu meninggal dah Amir bin Fuhairah, kita sebut lagi, bermakna ada kebaikan yang kita sebut. Nampak? Macam ni Muhammad Adib, kita sebut ulang lagi kebaikan yang ada pada dia, tuan-tuan. Yang kita nampak, info yang kita dapat, kebaikan dia ni, dia wali-walidaini. Dia cukup hormat dan dia cukup taat kepada mak dan bapak. Nak kena sebarkan, tuan-tuan, cerita Adib ni, tuan-tuan, arwah Allahyarham. Dia taat pada mak, dia taat pada bapak. Dia lebih utama mak bapak daripada diri dia. Beli kereta tak pakai lagi, bagi pada mak bapak. Gunalah nak pergi pasar, nak pergi surau, nak pergi masjid, nak ngaji. Senang ke, tuan-tuan, di akhir zaman nak dapat anak yang macam Allahyarham Muhammad Adib. Dalam hadis yang Nabi sebut, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala al-mas'ulu 'anha bi'a'lam minasyail. Kamu yang bertanya lebih tahu daripada aku yang bertanya. Apa yang kamu tanya tadi? Bila berlaku hari kiamat? Nabi kata, aku tak tahu. Kamu yang bertanya patut lebih tahu aku yang kamu tanya. Baik, kalau begitu, yang kedua, fa akhbirni an amaratiha. Boleh tak khabar bagi tahu pada aku apa tanda-tanda kiamat ni, wahai Rasulullah? Qala, Nabi pun jawab. Pertama, Nabi kata, antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha, ibu-ibu yang mengandung bakal melahirkan tuan. Mak bapak pula, tuan-tuan, jadi hamba.
anak jadi tuan, jadi bos, jadi toki. Maksud anak hari ni yang lahir aqqa ummahu wa jafa abahu wa barra sadiqah. Anak yang derhaka pada mak, lari daripada nasihat bapa, dengan kawan-kawan dia cukup baik. Tuan-tuan, jaga-jaga ada anak. Kalau ada 3 ni maksiat ni Nabi sebut dalam hadis At-Tirmizi. Nabi kata idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihallal bala. 15 perkara maksiat yang dibuat oleh umat Islam, maka turun bala musibah. Tunai kata Nabi. 15 tu 3 daripadanya Nabi sentuh maksiat yang dibuat oleh anak-anak hari ni. Tuan-tuan, kita kahwin nak ada anak, dah ada anak pula, beranak pula, macam tu pula anak. Tiba-tiba muncul seorang yang menjadi contoh anak-anak muda hari ni. Tu lalu tengok arwah Muhammad Adib, tengok macam mana dia utamakan mak dengan bapak dia. Walaupun mati macam tu, tapi dikenang, disanjung, dipuja oleh orang. Mesti ada sebab long. Yang mak dengar dia taat sungguh pada mak bapak. Dia utamakan mak bapak daripada diri dia. Nak cari macam tu punya anak, tuan-tuan, di akhir zaman ni. Ni yang Nabi kata, man ahya sunnati inda fasadati kana lahu ajrun mi'atu syahid atau kama qala rawahu Muslim. Hadis sahih. Di saat manusia buat kerosakan, Nabi kata tiba-tiba ada orang menghidupkan sunnah Nabi. Walaupun satu sunnah, maka pahala yang diberikan kepadanya menyamai mi'atu syahid, 100 orang yang mati syahid. Allah. Tuan-tuan, tiba-tiba muncul orang yang ambil tadi manfaat daripada hadis Nabi tadi. Setelah mana hari ni kita nampak kebanyakan Muslim, anak-anak hari ni tak taat pada mak bapak. Sebab Nabi sebut dah, di akhir zaman akan ada anak-anak yang jadi tuan, mak bapak jadi hamba. Tiba-tiba tadi yang tu, tu cerita Muhammad Adib, selesai tuan-tuan. Jadi apa lagi disebut? Bila mana dikatakan tadi, kita hidup di atas muka bumi ni, kita tak tahu tempoh ujian, kita tak tahu. Sebab itu disuruh kita supaya sentiasa berhati-hati. Dan janganlah kamu kalau ambil 2 nikmat tadi, masa yang lapang dan juga waktu kamu sihat, kamu jangan sia-siakan. Nikmat ni bukan senang nak datang, dia tak datang 2 kali. Hidup ni sekali, dan kamu dapat sihat tubuh badan ni, syukurlah banyak-banyak pada Allah. Orang yang sakit berubat, cari macam-macam ubat, tuan-tuan. Sanggup pergi barat, sanggup pergi Amerika, sanggup pergi keluar negara nak berubat. Doktor mengesahkan ni, you Datuk ada kanser pankreas, dan you punya tahap stage ni stage 4, tahap 4. Dan doktor kata hidup Datuk ni, lingkungan kami punya pengamatan, lebih kurang 2 bulan 60 hari. Allah, tuan-tuan. Tak kelang kabut kita dengar doktor punya jangkaan boleh hidup lagi 60 hari, 2 bulan. Tuan-tuan, tak suspend ke tuan-tuan? Boleh dapat tak balik nikmat? Wallahu a'lam. Boleh usaha ikhtiar. Boleh kita usaha ikhtiar. Tahap 1 boleh tahan, tahap 2 okey lah, tahap 4 tuan-tuan. Oh, jangan buat main. Jangkaan doktor ni tuan-tuan ada kalanya tepat. CP-CP. Kan? Ada orang yang jangka 60 hari lagi dia mati. Hari yang ke-59 dia meninggal dunia. Sehari lagi. Jangkaan doktor 60 hari. Dia meninggal hari yang ke-59. Kanser. Kanser. Ingat lagi waktu itu saya kerja di Pusat Zakat Selangor. Kita punya accountant Puan Zarina, Allah yarhamah. Puan Zarina umur muda lagi, 30 lebih tuan-tuan. Doktor mengesahkan dia breast cancer stage 4. Tahap 4 kanser payudara. Pilah buat kemo. Usaha kena usaha, tak boleh biar. Tak boleh pergi kerja, tak boleh tuan-tuan. Badan semakin lemah, semakin lemah. Haji tak pergi lagi. Suami buat apel rayuan. Tabung haji minta kalau boleh tahun ni nak pergi haji dengan isteri. Isteri dah tenat sangat. Kira teruk sangat dah. Tahap 4 dah. Kanser payudara. Boleh tak rayuan diterima oleh pihak tabung haji? Pergi wheelchair.
Tak boleh diri tuan-tuan, tak boleh bangun. Umur 30 lebih, belum 40, belum 40. Takdir Allah, muda lagi, kanser tahap 4. Sempat tuan-tuan dia pergi Mekah, sempat dia wukuf di Arafah. Tu pun dengan kenderaan ambulans daripada hospital Mekah pergi ke Arafah. Sempat dia wukuf dan dia menghembuskan nafas terakhir dalam ambulans di padang Arafah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum lagi 40 umur dia, baru 30 lebih. Accountant. Tuan-tuan, semua ni aturan, takdir, penentuan ni semua daripada Allah. Jangan kata kita hari ni sihat, tak sakit, lambat lagi lah kot meninggal. Jangan. Ya? Kerana itu nikmat, dua nikmat Nabi kata ini ujian. Kamu sehat, kemudian lapang masa kamu, manfaatkan. Nak tunggu waktu lapang memang tak lapang. Nak lapang apa benda? Habis pula Suzuki Cup, dia mari pula Malaysia Cup, mari pula dengan macam-macam jenis cup bola. Habis pula dengan apa dia? Ni yang Manchester kalah dengan Liverpool ni, apa benda piala? Saya pun tak ambil ni sangat, tapi tahu-tahu berdengar-dengar gitu lah yang minat-minat lah tuan-tuan kan. Liga Inggeris. Tuan-tuan, yang jenis taksub bola ni 2 pagi, 3 pagi bangun, wajib macam hukum tajwid, wajibul gunah. Lebih kurang gitulah. Wajib bangun 2 pagi. Tuan-tuan, 1 jam setengah tuan-tuan. First half 45 minit. Second half 45 minit. 90 minit, 1 jam setengah. Tu kalau sudden death penalty, dulu Perak dengan Terengganu tuan-tuan. Mujuh Perak menang yuk. Yang tu tunggu sampai pukul 12. Sudden death 30 minit tambah. Hampas kita seri draw lagi Perak. Kemudian penalti. Penalti alhamdulillah 4-1. Sorak tengok jam 12. Ini kalau Tuhan tanya esok di hari akhirat kiamat besok. Ustaz Alim dia hang tengok bola juga ke weh? Hang semayang berapa minit ni? Hang dengar kuliah berapa minit? Khutbah berapa minit? Tuan, dosa orang, kita semualah tanya diri saya. Baca Quran berapa minit pun boleh-boleh sampai tahap setengah jam tu lepas cemuih dah. Cemuih ni kata orang Kedah, Perlis, Sanusi tahu. Cemuih tuan-tuan. Dia tak boleh dah jemur setengah jam lama. Aku nak karaoke pula. Dah habis Quran, karaoke pula. Setengah jam tu kira lama. Bola. Nampak? Tuan-tuan, bila elemen dunia ni tuan-tuan, dia punya jiwa hati ni biasanya nafsu yang jadi taikor. Taikor ni kira jadi tuan. Nafsu dia akan jadi taikor tuan-tuan. Kita akan rebah. Tadi saya di Selangor FM tadi dalam rancangan Hiwar Islam. Lebih kurang dalam 40 minit tuan-tuan. Tajuk yang diberi, hindari sifat mazmumah, amali sifat mahmudah. Senang ke? Sebut senang. Mahmudah, boleh beramal. Dan jauhi sifat mazmumah. Allah. Sebab Allah ciptakan dalam jiwa hati ni, Allah sebut dalam surah Syams, surah yang ke-91, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam penyempurnaan ciptaan jiwa hati manusia, Allah bagi tahu, kami ilhamkan satu kehendak hati ni, dia jadi ilham nak buat fujuraha ni, benda-benda maksiat. Dia ada keinginan, rasa dia nak buat benda maksiat. Yang kedua, wa taqwaha. Dalam masa yang sama, Allah juga mengilhamkan jalan taqwa, jalan baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kemudian ayat selepasnya itu Allah beritahu, sesungguhnya berjaya orang yang menyucikan jiwa hati mereka. Nampak tak tuan-tuan? Allah menggunakan qad aflah. Aflah ni apa dia? Hayya 'alal falah. Come to success. Sebelum tu hayya 'alas salah. Come to pray. Semayang, datanglah kamu, mari semayang. Yang kedua, seru kepada manusia, come to success, marilah menuju kejayaan. Falah tuan-tuan, qad aflahal mu'minun. Kalau ambil surah Al-Mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berjaya. Allah sebut tadi qad aflah.
qad aflaha man zakkaha. Orang yang berjaya bila dia menyuci, membersihkan jiwa. Ni hati ni. Sentiasa lekat sifat mazmumah, iri hati, dengki wa tahasud hatta yakunal bagh. Dia dendam, dengki dengan orang ni sampai dia buat orang ni sampai habis, tuan-tuan, sampai ke mati. Disihir, disantau, macam-macam kaedah dia buat. Bara tu maksud dia, maksud sampai dia buat zalim, dia buat kejam. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tamus salat qaimat Muhammad Bismillah muslimat yang dirahmati lagi dikasih sekalian. Jadi maksud kata tadi, kita hidup di dunia ni, kita tidak tahu bila tempohnya yang akan berakhir dan tamat. Ya, kalau katakan tadi Dewan Ujian Peperiksaan ada tempoh, tetapi hidup kita tak tahu bila tamatnya tempoh ujian. Dan selanjutnya disebut lagi sekiranya seorang pelajar itu diberitahu bahawa tiada batas masa tertentu untuk ujian tersebut, boleh jadi ia akan menarik balik kertas jawapan pada ketika itu supaya dapat dia menggunakan sepenuh usaha yang ada padanya, dan pasti dia tidak mensia-siakan sesaat pun masa ujiannya, dan dia akan menjawab sebanyak mungkin soalan-soalan yang dikemukakan kepadanya. Itu kalau ada peluang. Kalau kata pelajar tu tahu tak ada tempoh had masa nak jawab soalan 50 soalan, boleh jawab sampai 12 jam. Tarik balik kertas soalan tadi. Ya, sebab nak jawab biarlah 12 jam pun 12 jam aku nak cari juga jawapan. Tu kalau boleh. Maksud kata tak boleh lah tuan-tuan.
Mana boleh hidup ni bila dah mati nak patah balik? Tak boleh. Waktu yang kamu muda dulu, syababaka qabla haramik. Muda kamu sebelum tua. Apa yang kamu manfaatkan waktu, masa yang ada? Yang tadi kita dengar khutbah. Tahun berubah. Berubahkah kita? Kita tahu 2018 suka duka semua ada. Macam-macam hal peribadi dan seumpama dengannya. Dan kita tahu juga macam mana amalan yang kita buat, standard amalan, kualiti amalan. Setakat kita berpuas hati ataupun lega ataupun okey ataupun macam mana? Adakah sampai peringkat kita kata aku punya amalan balas hilas ya, very awesome. Oh, kita kata memang hebat. Tapi kita kata Imam Ghazali sebut kalau hari ni lebih baik daripada hari semalam, maka itu lebih yang disebut sebagai kejayaan kamu. Dia bukan sama, dia lebih daripada hari semalam. Tuh. Tapi kalau hari ni lebih teruk, 2019 ni lagi bertambah-tambah teruk. Hari ni dah 4 hari bulan, langsung kaki tak pijak lagi masjid, tak pergi lagi surau. Tuan, 4 hari dah tahun baru ni. Tinggal habis tahun baru, orang tak baru lagi, tuan-tuan. Ini yang kita takut ni. Tahun Hijri pun begitu, tahun Masihi pun begitu. Tinggal azam, habis gitu. 4 hari dah tahun baru. Belum jenguk-jenguk lagi. Belum pegang Quran lagi. Tahajud bangun malam belum buat lagi, tuan-tuan. Sedekah pun belum lagi mula. Ini yang kita khawatir ni. Takut malakul maut menjemput kita, tuan-tuan. Tak sempat. Tak sempat. Masa yang banyak kita buang, bazirkan. Sedangkan nak berwuduk pun kita perlu jimat air. Bukan maksud kita tak boleh bayar. Jangan fikir kita ada 10 juta. Aku boleh bayar setakat bil sebulan RM80, RM120. Kau boleh bayarlah bil air. Dia aku ada 10 juta. Bukan soal 10 juta. Nabi kata sekiranya kita mandi di dalam sungai pun ada istilah pembaziran, tuan-tuan. Nampak? Walhal pergi je air terjun, mandilah banyak-banyak pun pembaziran boleh berlaku. Kalau air pun ada pembaziran, takkan masa tak ada pembaziran, tuan-tuan. Berapa banyak dah masa kita bazir tahun-tahun dulu yang lepas-lepas. Banyak. Tak larat nak kalkulat, tuan-tuan. Tak larat nak kira. Zakat kita tak bayar berapa tahun dulu. Ada tunggakan, kita boleh qada. Pergi jumpa pegawai zakat, pejabat zakat, dia boleh taksir. Macam income tax. Hari ni ada pula promosi sukarela. Siapa nak pergi, pergilah, tuan-tuan. Nak kena declare, aku banyak duit. Dah lama aku tak bayar income tax. Eloklah hang menyerah diri kata income tax. Tuan-tuan, boleh taksir. Berapa tahun tak bayar hasil income tax. Zakat berapa tahun tak bayar. Masa yang berlalu, tuan-tuan, berapa tahun ni. Hak yang muda dulu, muda-muda yang perempuan cara perempuan, yang laki cara laki. Habis, tuan-tuan, waktu yang macam tu punya masa. Sedangkan kalau ikut pemuda yang dikatakan pemuda Mekah, siapa dia? Yang muda, yang belasan tahun Islam, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair digelar Atur Ahlu Makkah. Atur, atar, wangi. Ahli Mekah. Ahli Mekah, orang Mekah yang wangi ni, dia pemuda Mekah yang cukup wangi. Sebab dia kaya. Mak bapak dia Umair ni orang kaya, mewarisi kekayaan tok nenek moyangnya, iaitu Abdul Dar di Mekah. Tuan-tuan, Mus'ab digelar Atur Ahlul Makkah. Dia orang yang lalu je dekat Mus'ab, dia akan bau wangi. Orang tahu dah, ni perfume ni bukan orang lain, Mus'ab. Sampai orang hidu je, sampai ke lubang hidung tahu dah, ni siapa dia? Confirm, Mus'ab. Sebab minyak wangi ni orang lain tak pakai. Dia sahaja, sebab dia ada duit. Money can buy everything. Dia boleh beli jenama yang mahal. Mus'ab, tuan-tuan. Tapi Nabi lantik dia duta pertama di Madinah, di Yathrib. Mus'ab ni pemuda pertama dilantik oleh Nabi, duduk di Madinah. Kamu pergilah dakwah pada orang Aus, Khazraj, Ansar pada waktu itu. Mus'ab diterima, tuan-tuan, dakwahnya
dia punya approach, pendekatan dakwah dia cukup hebat. Diminati oleh kebanyakan orang yang berada di Madinah, Yathrib. Pendekatan dia hebat. Pendekatan dia disukai oleh ramai orang di Yathrib, Madinah. Belasan tahun dia tak membazirkan masa dan waktu. Sebab zaman kanak-kanak dia dalam keadaan musyrik pada waktu itu, ikut mak ayah agamanya, sembah patung berhala. Tapi Allah yang beri hidayah pada pemuda ni, Mus'ab ni, akhirnya dia Islam dengan Nabi. Dan bila dia hijrah daripada Mekah ke Yathrib, Madinah, tuan-tuan, sampai Nabi teriak menangis, falamma rahu Rasulillahi baka lilladzi kana fihi minan ni'mah walladzi wal yawma fihi. Nabi menangis kerana apa? Idza tala'a Mus'ab fil masjid. Masuk sahaja Mus'ab bin Umair ke masjid, Ali bin Abi Talib melihat, Rasulullah pun juga melihat Mus'ab bajunya ditampal bersama dengan kain burdah, ma alaihi illa burdatul lahu marqu'atun bi farwin. Tidak ada apa pada Mus'ab, baju ditampal, kain burdah ditampal. Betapa miskinnya Mus'ab tu yang Nabi menangis dulu di Mekah kaya, tiba-tiba di Madinah miskin, tuan-tuan. Pemuda hebat, atur ahlul Mekah, pemuda wangi digelar waktu mana dia berada di bumi Mekah. Mati di Madinah, tuan-tuan. Nak tutup kepala, kain kafan, nampak kaki. Tutup kaki, kain kafan, nampak kepala. Miskinnya, tuan-tuan. Dia punya pengorbanan diri dan harta habis untuk Islam. Kita nak jadi pemuda-pemuda macam ni lah hari ni, di akhir zaman ni. Kok ada, tuan-tuan, boleh. Tak ramai, kalau ada pun jumlahnya amat sedikit. Amat sedikit. Sebab ramai hari ni sedang menerima habuan nikmat dunia lalai cuai. Tengoklah malam sambut tahun baru ni. Allah. Yang kena tangkap. Nak Terengganu okeylah. Tangkap, bawa pergi masjid, hampa baca Yasin, pun sembahyang solat subuh jemaah. Tuan-tuan. Bagus jugalah. Nak kena buat macam tu di Shah Alam ni, di Kelumpur. Tangkap, bubuh, tuan-tuan, masuk mereka ni ke masjid, mereka ambil uduk, baca Yasin. Kemudian dengan tazkirah. Lepas tu, nak buat apa, buatlah hukuman dan sebagainya, tengoklah. Nak cek mereka, nak urin, mereka punya air kencing, apa semua nak test, tengok mereka ni ada pengaruh dadah dan sebagainya. Tuan-tuan. Anak siapa nak bangsa, nak Melayu. Kita duk kecoh anak Melayu. Kenapa sebut Melayu semua tak betul? Tak sayang bangsa. Siapa tak sayang bangsa? Semua love our race. Semua cinta dan sayangkan bangsa Melayu. Tapi siapa yang buat bangsa Melayu jadi macam tu, tuan-tuan? Daripada hebat akhirnya jadi layu. Itu contoh. Kita juga. Hak mana yang Ca? Anak-anak Ca ni, tuan-tuan. Yang saya depan mata tengok sendiri. Baru ni, balik daripada ceramah. Pukul 2 pagi. Anak Ca, tuan-tuan, pergi main basketball. Bola keranjang di court. Dia pemain bola keranjang, budak-budak Cina pukul 2 pagi. Sihat, berpeluh. Dia pun tak buat ragam. Dia pun tak buat mudarat orang. Dia pun tak peret koyak minyak motor. Di depan court bola keranjang, basketball, seberang jalan. Tuan-tuan, cross the road. Seberang jalan, anak Melayu, pukul 2 pagi. Ratus sedang isi minyak merempit di stesen Petronas. Nak kata apa, tuan-tuan? Nak buat macam mana? Nak buat lagu mana, tuan-tuan? Kita nak rawat macam mana ni anak-anak macam ni, tuan-tuan? Anak remaja macam ni. Nak hari-hari beleti mak tu membebel tak larat, tuan-tuan. Mak ayah kata, "Aloh, aku tak tahu. Aku bagi duit pada hang beli motor, hampir beli motor 6,000, lepas tu hang pergi merempit. Long, aku tak pernah lah rasa seduit pun duit hang, long. Mak tak pernah dapat sikit walaupun secucuk sate. Tak teriak mak, tuan-tuan. Hang dulu aku besarkan menu, aku jual kuih, aku jual nasi lemak. Ketuk pintu rumah orang, "Assalamualaikum. Ni ada nasi lemak, ada kuih, ada kari pap, macam-macam kuih loyang pun semua. Nak tak? Ni apa ketuk pintu rumah orang ni? Kita tengah tidur, tak tahu bahasa ke?" Pulak lari.
Tuan-tuan, pergi cari pula rumah orang lain semata-mata nak cari sesuatu nasib, tuan-tuan. Mak nak besarkan anak, ketuk pintu jual kuih, jual nasi lemak. Sebab saya sebut ni mak saya. Yang orang saya tak tahulah. Bapak tu jadi combat Vic Moro, bapak saya polis hutan. Oh tuan-tuan, dia jadi combat nun machine gun M16 tu dalam hutan dengan komunis. Mak nak besarkan anak 9 orang. Bukan kadang-kadang bukan ada duit. 9 orang bukan 1, 9 tuan-tuan, adik-beradik saya 9 orang. Pergi jual kuih tu, kuartus polis, ketuk. Polis garang. Oh bukan boleh dengar bising. Ni apa ni, orang tidur tak boleh ni. Oh sudah. Lari tuan-tuan, tak cukup tanah. Keluar hambat dengan parang pula apa hal. Ketuk pintu lagi. Ada rezeki, ada orang beli nasi lemak, ada beli jual kuih. 9 orang. Bapak tu komunis 3 bulan sekali masuk. Bukan kata sehari, bukan 3 hari, bukan 3 minggu, 3 bulan. Hang nak jadi apa, jadilah nak. Mak saya namun saya nak lah kan. Begitulah dialog lebih kurang. Nak jadi apa, pandai-pandai lah nak. Sakit demam anak, mereka tak makan, mereka tak ada minum. Itu hang punya pasal pandai-pandai hang. Nun kira nak nun komunis nu di sempadan berkit kayu hitam masa tu tuan-tuan combat. Tapi itulah hari ni anak-anak kebanyakan tak fikir tuan-tuan. Mereka tak mengerti kehidupan yang sebenar. Lahir-lahir jaga-jaga terus nu dengan alat gadget. Nak kata apa tuan-tuan? Mak, ni Along nak X7 ke apa benda ni yang baru ni? iPhone 7 tu. Along nak nu yang 10 pula. Oh, tuan-tuan. Tu sampai tak rasa kesusahan ibu dan ayah yang membesarkan anak ni. Tiba-tiba nak dapat secucuk sate haji samuri, sate kajang. Allah. Meleleh hali umak. Tengok sedap di komplek PKNS depa makan sate haji samuri. Meleleh je hali. Nak beli tak mampu. Anak baik dia merempit. Contohlah tuan-tuan, ni bukan orang Shah Alam, ni jauh orang Zimbabwe. Contoh lebih kurang gitulah. Ini berlaku. So kerana itulah anak-anak, jaga diri akhlak dan tahu matlamat hidupmu, yang mana kamu juga walaupun kamu muda, kamu juga tak akan terlepas daripada hitungan dan juga pengawasan malaikat raqib dan atid. Semua itu nanti kamu akan tahu kelak bila mana kamu berada di negeri akhirat. Dan akhir di bawah tu perenggan dikatakan, adapun tentang alat perkakas yang digunakan dalam ujian tersebut, kalaulah seorang pelajar dia akan menggunakan pen dan kertas yang khusus diperlukan dalam ujian itu, dan begitulah seterusnya. Sementara alat perkakas yang digunakan oleh manusia dalam ujian hidup di dunia ini adalah yang pertama tubuh badan, yang kedua masa, yang ketiga ilmu, dan yang keempat segala sesuatu yang dianugerah oleh Allah termasuk tenaga kemampuan yang ada. Ini alat yang kita gunakan sebagai bahan untuk menghadapi ujian Allah, ujian hidup. Pertama tubuh badan, yang kedua tadi masa, ni yang kata sihat, kemudian waktu lapang. Yang ketiga disebut panca indera, ya, dan juga yang keempat ilmu. Semua ni adalah bahan yang kita gunakan untuk menghadapi ujian. Kamu berjaya, kamu manfaatkan bahan-bahan tadi, alat-alat yang kamu guna untuk hadapi ujian. Kamu berjaya. Tengoklah, ya, kepintaran, kecerdikan dan kemahiran kita semua yang kita gunakan alat tadi, tubuh badan, kemudian ilmu, kemudian panca indera, yang kemudian dengan kekuatan yang ada. Kamu gunakan maksimum. Kalau itu yang kamu mampu buat, mudah-mudahan perjuangan kamu tidak sia-sia. Sekalipun nampak rugi di dunia, kelak akhirat kamu adalah orang yang paling beruntung. InsyaAllah takat tu dulu. Kita akan sambung nanti. Di bawah itu ujian ini mengandungi beberapa persoalan. Apa dia bentuk-bentuk ujian yang disebutkan di dalam kitab nanti. InsyaAllah kita sambung pada kuliah bulan depan, bulan Februari. Tapi saya rasa saya tak dapat bulan Februari ni sebab saya ke Mekah, ya, ada buat umrah. Jadi mungkin kita sambung bulan Mac 3, bulan 3 nanti kot. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.